Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, apa khabar semua? InsyaAllah hari ini kita teruskan lagi PDPR seperti biasa mengikut jadual yang telah ditetapkan, dan pastikan anda merujuk kepada modul yang telah Ustaz sediakan. Jika tiada modul, boleh tengok dalam WhatsApp masing-masing, dan Ustaz pun dah edarkan dalam grup WhatsApp. Okey, diharap semua telah bersedia untuk meneruskan PDPR seperti biasa. Okey, baiklah. Jika merujuk kepada modul, okey, rujuk buku teks buku surat 151 hingga 153. Sila baca dan fahami 151 hingga 153. Okey, tajuk kesan dakwah, kesan daripada dakwah Rasulullah. Okey, baik. Yang pertama ialah terbentuk masyarakat Islam yang teguh. Okey, daripada strategi dakwah Nabi Okey. Teguh akidahnya, hidup bersatu padu, aman dan damai. Negara Islam semakin kukuh kerana setiap Muslim sanggup berkorban tenaga dan harta demi mempertahankan kesucian Islam dan negara. Yang ketiga, ramai yang memeluk Islam kerana setiap orang berperanan menyebarkan Islam dan pengaruh Islam semakin meluas di semenanjung Arab. Okey, 3 kesan yang besar di sini. Yang pertama, okey, terbentuk masyarakat Islam yang teguh akidahnya, sebabnya agama Islam telah tersebar luas. Yang kedua, negara Islam semakin kukuh. Kenapa? Sebab semua orang Muslim ni sanggup berkorban demi harta dia untuk pertahankan agama Islam. Okey, sanggup dia belanjakan harta dia, sedekah, wakaf dan sebagainya. Yang ketiga, ramai yang memeluk Islam kerana setiap orang berperanan menyebarkan Islam. Okey, kalau merujuk sebelum ni, strategi Nabi, dia menghantar gubernur, dia menerima delegasi dan macam-macam. Jadi agama Islam semakin berkembang di tanah Arab. Okey, baik. Sekarang muka surat 152. Okey, ini cabaran. Apa cabaran yang Nabi hadapi semasa dan sahabat semasa berdakwah? Okey, yang pertama, banyak cabaran yang dihadapi oleh Nabi Muhammad dan para sahabat ketika berdakwah. Antaranya ialah yang pertama, menghadapi penentangan bersenjata daripada musuh Islam. Ni berperanglah, macam berperang bersenjata musuh Islam ni. Penentangan berlaku akibat kemarahan dan rasa tidak puas hati apabila melihat kejayaan orang Islam membuka kota Mekah. Musuh Islam tak puas hati dengan pembukaan kota Mekah. Mereka juga berasa terancam dan mahu menyekat Islam dan mahu menyekat pengaruh Islam. Dia rasa terancam, rasa tak selamat. Jadi dia nak cuba menentang. Maka tercetuslah beberapa perangan seperti perang Hunain dan perang Tabuk. Bila dah puas hati, maka dia akan mengancam serta nak melakukan perang. Maka berlaku 2 peperangan, iaitu perang Hunain dan perang Tabuk. Okey, perang Hunain berlaku di Hunain pada tahun ke-8 Hijrah. Peperangan ini tercetus apabila kabilah Hawazin dan Bani Saqif tidak berpuas hati dengan kemenangan Islam dan merasa terancam. Islam dah menang dan masuk kota Mekah, jadi kumpulan kabilah Hawazin dan Bani Saqif ni dia tidak puas hati dengan kemenangan, maka dia pun melakukan perang yang berlaku di Hunain pada tahun ke-8 Hijrah. Baik, bilangan kaum muslimin seramai 12,000 orang. Orang Islam ni 12,000. Tentera musuh pula membawa anak. Okey, maknanya daripada kaum Hawazin dan kaum dan Bani Saqif ni membawa anak, isteri dan harta benda bersama-sama dengan mereka. Maka peperangan ini berakhir dengan kemenangan pada pihak muslimin. Selepas peperangan ini, ramai daripada mereka memeluk Islam. Okey, memeluk Islam. Termasuklah Malik bin Auf yang mengetuai peperangan ini. Dalam perang Hunain ini, kaum penentang tadi, musuh Islam ni, diketuai oleh Malik bin Hunain ni. Dia juga telah memeluk Islam. Okey. Baik, perang Tabuk. Okey, perang Tabuk berlaku di Tabuk. Okey, perang ni dia sebenarnya nama tempat peperangan.
Yang pertama tadi Hunain berlaku di Hunain. Yang kedua perang Tabuk berlaku di Tabuk. Okey, pada tahun ke-9 Hijrah, maknanya setahun selepas peperangan Hunain. Peperangan ini tercetus apabila kerajaan Rom berasa terancam dan mahu menyekat pengaruh Islam yang semakin meluas. Tabuk ni kerajaan Rom dia rasa terancam, maka dia nak menyekat pengaruh Islam yang semakin meluas. Bilangan kaum muslimin seramai 30,000 orang. Okey, orang Islam 30,000. Manakala bilangan musuh Islam adalah seramai 40,000 orang. Okey, musuh Islam ada 40,000. Orang Islam 30,000 sahaja. Jadi orang musuh ni melebihi 10,000 daripada orang Islam. Peperangan ini berakhir dengan kemenangan di pihak muslimin. Orang Islam yang 30,000 tadi menang tanpa berlakunya pertempuran. Maknanya tidak berlaku peperangan tembak ke apa ke, setelah Allah mencampakkan rasa gerun dan takut di hati musuh. Okey. Jadi yang daripada kalangan kerajaan Rom ni, okey, dia telah dicampakkan rasa dalam hati masing-masing dengan rasa apa? Gerung, takut. Jadi Allah campakkan, Allah letakkan dalam hati tentera musuh ni rasa gerung dan takut. Maka peperangan berlaku tanpa pertempuran, tidak ada pertempuran. Jadi orang Islam pun menang. Okey. Baik, kedua, menghadapi golongan munafik. Okey, yang pertama tadi penentangan, yang pertama tadi cabaran yang besar tadi menghadapi penentangan bersenjata daripada musuh Islam. Penentangan daripada musuh. Yang kedua, menghadapi golongan munafik. Okey, apa maksud golongan munafik? Munafik ialah mereka yang berpura-pura Islam dan tinggal bersama-sama dengan kaum muslimin. Ni. Dia pura-pura Islam. Nawak lah, senang kata nawak dia sebagai Islam. Golongan ini selalu mencari jalan untuk melemahkan kekuatan umat Islam. Dia nak cari kelemahan umat Islam. Antaranya ialah pertama, sentiasa memberikan alasan dan menolak apabila diminta berganding bahu mempertahankan agama dan negara. Dia tak beri kerjasama. Semua dia menolak dengan memberi alasan. Okey, apabila diminta untuk mempertahankan agama dan negara. Ini orang munafik. Yang kedua, menjalinkan hubungan dengan Raja Rom untuk bersama-sama melemahkan umat Islam. Tadi Raja Rom dia kalah dah dalam perang Tabuk. Jadi orang munafik ni dia menjalinkan hubungan dengan Raja Rom. Dia bekerjasama lah maksudnya untuk bersama-sama melemahkan umat Islam. Yang ketiga, membina Masjid Dirar dengan tujuan menyaingi Masjid Quba dan memecah belahkan kaum muslimin. Okey, jadi orang munafik ni dia bina Masjid Dirar dengan tujuan apa? Menyaingi Masjid Quba dan memecah belahkan kaum muslimin. Itu cara dia. Baik, intibar. Apa intibar daripada perkembangan dakwah Islam? Apa pengajaran apa yang boleh kita ambil? Yang pertama, kita hendaklah melaksanakan tanggungjawab berdakwah menyebarkan kebenaran Islam kepada semua. Tanggungjawab kita lah berdakwah menyebarkan kebenaran Islam kepada semua. Tugas berdakwah ini mestilah disertai dengan ilmu, perancangan dan cara yang berhikmah. Kena nak berdakwah ni kena ada ilmu lah. Perancangan kita bila nak berdakwah, apa yang sesuai, dan cara berhikmah, cara yang berhikmah, cara yang terbaik lah. Yang kedua, kita hendaklah memelihara kesatuan dan kesepaduan umat Islam dan rakyat Malaysia, kerana dengannya negara akan stabil dari sudut politik, sosial dan ekonomi. Kita hendak memelihara kesatuan. Kesatuan ni maksudnya masyarakat kita, kesepaduan sama-sama umat Islam dan rakyat Malaysia, kerana dengannya negara akan stabil dari sudut politik, sosial dan ekonomi. Kalau tidak ada kesepaduan, tidak ada kerjasama dalam masyarakat, maka negara kucak-kacir lah. Baik, yang ketiga, musuh Islam sentiasa mencari kelemahan orang Islam. Biasalah tu musuh. Bila musuh, dia akan selalu mencari kelemahan dan kesilapan atau kelalaian orang Islam. Oleh itu, kita mestilah menuntut ilmu dengan bersungguh-sungguh, kerana dengan ilmu kita dapat menangkis da'iyah daripada musuh Islam.
Kalau kita ada ilmu, maka apa yang musuh nak buat kat kita ni, kita boleh pertahankan, kita boleh menangkis, makna menolak apa yang musuh cuba menentang kita. Okey, rumusan, sebagai rumusan, dengan pertolongan Allah dan pengorbanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para sahabat, kini Islam telah berkembang ke seluruh dunia. Jadi sebab itulah agama Islam masih kekal di bumi sekarang dengan pengorbanan para sahabat dan Nabi pada zaman dahulu. Saya harap dapat faham apa yang telah diterangkan. Okey, jika ada masalah boleh tanya. Okey, sekian. Terima kasih, selamat belajar. Assalamualaikum.